Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maksudnya, sesungguhnya bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim, yang mana hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi setiap petunjuk-petunjuk itu, dan juga ia merupakan pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Maka sidang penonton sekalian, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat melalui Jibril alaihi salam, yang mana diturunkan dengan riwayat secara mutawatir, yang mana kita membacanya mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah Al-Quranul Karim yang perlu kita ketahui. Apabila Al-Quran mushaf pada hari ini berada di depan kita, di hadapan kita, dan kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sudah semestinya apabila kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, pasti ada kelebihan-kelebihan yang besar memanfaatkan bulan ini dengan membaca Al-Quranul Karim. Petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan kepada petunjuk, penjelas-penjelas kepada petunjuk, pembeza antara kebenaran dan kebatilan, kesemuanya terkandung di dalam Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat, Nabi SAW setiap kali tibanya Ramadan, Nabi bertadarus bersama-sama dengan Jibril alaihissalam. Perkataan tadarus ini masyhur di kalangan orang kita. Di sana juga ada perkataan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebenarnya lebih umum daripada perkataan tadarus. Kerana perkataan tadarus ini khusus dalam bahasa Arab daripada perkataan tadarasa. Ia tadarasu tadarusan, yang mana ia merujuk kepada perlakuan yang memerlukan lebih daripada satu pihak. Yang ini bila kita katakan kita bertadarus Al-Quran, bererti kita perlu kepada 2 orang atau 3 orang atau lebih. Kerana perkataan tadarus itu sendiri bermaksud belajar. Perkataan tadarus bermaksud membaca, bermaksud menghayati, bermaksud memahami. Maka orang apabila dia bertadarus Al-Quran, sewajarnya dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi membaca dan Jibril alaihissalam mendengar bacaan Nabi. Sekiranya Nabi tersalah, maka Jibril alaihissalam memperbetulkan bacaan Nabi, sama seperti yang disiarkan di dalam TV-TV saluran perdana di Malaysia, khususnya TV1 contohnya. Mereka menyiarkan tadarus di malam hari. Beberapa orang ustaz, qari, mereka berkumpul, mereka membaca, salah seorang daripada mereka membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Sekiranya berlaku kesilapan dan kesalahan, ditegur, kemudian berganti pula kepada orang yang seterusnya, sehingga tamat beberapa jumlah juzuk yang ditetapkan. Jadi ini adalah tadarus yang dipraktikan oleh Nabi SAW. Cuma sebagai umat Islam yang perlu beramal dengan Islam, nak beramal kita perlu ada ilmu. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan Al-Mubarak, di samping kita bertadarus, kita manfaatkan masa tersebut untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Seperti kita membaca terjemahan Al-Quranul Karim, yang begitu banyak terjemahan pada hari ini. Seperti kita membaca tafsir-tafsir. Begitu juga seperti tafsir Al-Imam Ibnu Kathir, yang disebut sebagai tafsir Al-Quranul Azim, ataupun lebih dikenali sebagai tafsir Ibnu Kathir, yang telah diterjemahkan bahkan di dalam bahasa Inggeris, di dalam bahasa Indonesia, telah diterjemahkan. Maka kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini membaca tafsir-tafsir tersebut. Baca 1 ayat, 2 ayat, kita baca tafsiran, supaya kita mampu memahami untuk tujuan menghayati dan disusuli dengan praktik amalan. Sebab Al-Quran ini, sidang penonton sekalian, memang kalau kita baca tanpa kita fahami pun, kita tetap mendapat ganjaran pahala. Kerana Nabi SAW telah menyatakan bahawasanya alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf ini 10 ganjaran pahala. 10 ganjaran pahala. Maka adakah alif ini kita tahu maknanya? Wallahu a'lam apa maknanya. Lam apa maknanya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu maknanya. Tetapi membacanya tetap mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, sesungguhnya membaca Al-Quran walaupun tidak memahami ayat-ayat tersebut, apa yang kita baca tetap mendapat ganjaran pahala. Tetapi sekiranya kita membaca Al-Quran dengan memahami, menghayati isi kandungan ayat-ayat tersebut, kita akan mendapat ganjaran yang lebih besar.
Ini adalah perkara yang perlu kita ketahui dan kita kongsikan bersama. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak sebagai pembawa syafaat, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kita tak mahu hanya berbangga dengan kitab Al-Quran yang berada di sisi kita. Kita tak mahu hanya berbangga dengan kulit cantik Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang mahal-mahal yang kita tempah dan sebagainya. Tetapi kita hendaklah berbangga dengan Al-Quran yang kita baca, kita menghayatinya, kita memahaminya, kita beramal dengannya. Ini yang diartikan dengan Al-Quran. Kerana syaitan, kata Nabi SAW, takut kepada orang yang beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan syaitan itu takut kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.